Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sambung muka surat yang ke-14. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ia tak kala datang ke Madinah, keluarlah ia kepada suatu jenazah, maka melihatlah ia akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Maka bersabdalah ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung beserta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka jawab perempuan tadi, tiada. Maka bersabda Nabi lagi, adakah kamu bersembahyang bersama dengan orang yang sembahyang akan dia? Maka sembah kami sekalian tiada. Maka bersabda Rasulullah SAW bagi sekaliannya, balik oleh kamu sekaliannya, tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Maka sekalian mereka itu, yakni perempuan tadi, disuruh mereka itu tetap di dalam segala rumah mereka itu. Baik, Nabi SAW bertemu dengan satu jenazah yang diusung ke tanah perkuburan, dan yang mengikut jenazah tadi juga ialah orang-orang perempuan yang turut sama mengikut jenazah tadi ni. Nabi pergi tanya pada orang perempuan tadi, kamu ni duk tanggung mayat ke? Yang pakat duk ikut ni kamu tanggung mayat macam orang lelaki-lelaki tanggung ke? Kata perempuan, dah, kami tak tanggung, kami ikut belakang je. Habis tu kamu sembahyang sekali dengan dia orang ke? Tak, kami tak sembahyang, kami tunggu kat belakang. Bila dia orang bawa ke kubur, kami ikutlah sekali. Maka kata Nabi SAW, tak payahlah ikut, duduklah di rumah. Tak payah ikut, tak payah apa, duduk di rumah, tetap di rumah, itulah yang lebih baik daripada kamu ikut pergi ke kubur. Jadi tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang orang perempuan yang mengikut jenazah pergi ke kubur. Harus ataupun tidak, boleh ataupun tidak. Baik, ini adalah di antara peringkat yang paling awal sekali Islam ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Peringkat awal. Sebab tu Nabi SAW larang orang perempuan ni dengan meratapnya, dengan meraungnya, sebab pengaruh daripada unsur-unsur sebelum Islam sampai pada dia orang. Yang tak boleh nak tahan, tak boleh nak kontrol lah dia punya perasaan bila ada kematian, duk meratap meraung. Nabi kata tu duk pi lah, ganggu orang naik ke bumi, ganggu orang nak uruskan jenazah. Ini peringkatnya. Tetapi ada lagi beberapa hadis Nabi SAW yang membenarkan orang perempuan pergi ke kubur dengan syarat-syarat menutup aurat, dengan syarat tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah ni bukan duk membawang di kubur. Jangan tuan-tuan salah faham pula, duk bawa WhatsApp group pula di atas kubur membawang pula. Bukan itu fitnah. Fitnah ni menimbulkan masalah, menimbulkan huru-hara, menimbulkan rasa tak seronok pada si perempuan tadi dan pada orang lain. Mungkin dengan sebab dia pergi ke kubur, orang kacau dia, orang ganggu dia, itu fitnah juga. Atau si perempuan tadi juga mengganggu orang lain, itu juga dipanggil fitnah juga. Jadi jangan tuan-tuan faham fitnah ni ialah menuduh orang. Fitnah ni luas. Maka kata Rasulullah, tak payahlah pergi, duduk di rumah. Habis tu ustaz, kita sekarang macam mana? Orang perempuan ni nak pergi ke tak nak pergi ustaz? Waktu ada pengkebumian tu, dalam ramai-ramai ni biarlah orang lain pergi. Anak jantan ada, abang ada, adik laki semuanya ada, biar dia orang pergi. Saya pun nak tengok juga ustaz, arwah ustaz punya kubur suami saya ustaz. Tunggu lapang-lapang sikit, kamu pergilah. Tunggu tenang-tenang sikit, orang dah tak ada, dah clear apa semua, pergilah.
Bukannya salah pun, cuma mengelakkan berlakunya fitnah pada masa itu. Kalau dah aman, tak ada fitnah apa, pergilah. Besok lusa pun perginya, bukannya salah. Cuma pada waktu itu yang ramai-ramai tadi ni, tak sajalah nak tengok ustaz, oi nak tengok apa benda, nak tengoklah macam mana mayat tu diturunkan. Yang ni tuan-tuan ni, nak tengok macam mana mayat tu turun, pergi duduk sondoi orang lelaki-lelaki sekali dengan dia jatuh dalam lubang sekali. Dia tak payahlah, tadi dah tengok kat rumah dah. Dah tengok kat rumah dah tengok sekali apa, cukup lah tu. Dah nak tengok ustaz, pulanglah makcik cakap. Orang cakap nak pergi juga, sagilah pergi. Dah habis kerja semua, pergilah. Ni orang nak buat kerja, yang hang duk teriak tu pula, yang kamu duk sondoi sekeliling orang, kamu tu janda pula, balu pula, muda pula. Dengan tukang gali kubur tu pun tak tengok mayat lah, duk tengok balu tu. Kan jadi fitnah pada dia. Jadi duduk di rumah saat dulu, saat lagi dah lapang-lapang masa, pergilah ke tanah perkuburan. Baik, maka bersabda Nabi, kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu, nescaya pahalanya menyamai akan yang demikian itu, daripada sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki, seperti mana yang dikhabarkan di dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya seorang perempuan datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kita duk buat ni tuan-tuan ialah mencari pahala. Amalan yang kita buat ni mencari pahala. Orang perempuan duk di belakang, laki duk di depan. Tak payahlah makcik leha tanya pula, apa pasal orang perempuan belakang ustaz, laki di depan saf? Kenapa kami orang perempuan di belakang? Kenapa orang laki depan? Kata Islam ni adil, kalau boleh samalah satu saf. Ini imam laki-laki, tok siak laki-laki, tok bilal laki-laki, saf depan pun laki-laki, kami orang perempuan belakang. Nampak sangat second class kami ni ustaz. Balik pada soalan, makcik datang sembahyang ni untuk apa? Perintah Allah suruh sembahyang, sembahyanglah. Jangan tuan-tuan duk tanya pula, tuan-tuan sembahyang ni sebab sembahyang ke, Allah suruh sembahyang ke, pak saya nak sembahyang ke, ataupun Allah bawa mai sembahyang? Tu duk tanya macam tu lah, penin orang nak jawab. Tak mana faham, tak faham sudah. Semua lama-lama nampak Islam tu jadi susah pula. Nak sujud pun pergi tanya, hang sujud ni pasal apa? Sujud, sudah. Dah Allah kata sujud lah. Syariat kata sujud lah, tak payahlah duk kaji yang bukan-bukan. Kita main semayang ni kerana perintah Allah. Allah Ta'ala kata suruh semayang, semayang sajalah. Masalah dia ustaz, pasal apa yang kami duk di belakang? Itulah nama dia syariat. Kalau tuan-tuan tanya benda syariat sampai bila pun tak habis. Dah hang sujud ni pasal apa? Dah Allah kata wasjud waqtarib, habis cerita. Syariat kata sujud. Dah sekarang ni hang sujud tu. Macam tu tak semayang. Hampir buat cakutiau. Islam ni mudah. Syariat kata sujud, syarat sah rukun sempurna, syarat-syarat anggota sujud sempurna, sah lah. Tuan-tuan, jangan kita duk tanya pula pasal apa yang perempuan di belakang, orang laki-laki di hadapan. Itulah nama syariat. Otak kita ni tak boleh nak fikir. Kenapa? Yang Allah suruh fikir ialah kejadian langit, bumi, penciptaan yang Allah ciptakan. Kalau nak tanya puasa, pasal apa yang Allah suruh puasa, tak payah tanya lah. Allah kata puasa Ramadan, tak boleh fikir pun. Taklah kan. Macam makcik ni buat kuih bangkit, samprit, buat baju lagi, tempah banyak lah orang nak raya kan. Mesti kena puasa pula, penat ustaz. Oi, tu cadang nak makcik nak awal puasa bulan Syaban. Mana boleh. Rejab tak boleh puasa Ramadan wajib, Syaban tak boleh puasa wajib, tunggu Ramadan lah. Dah kalau makcik puasa Ramadan wajib, tapi makcik buat belah malam, siang makcik kerja penat, malam makcik puasa, tak boleh makcik. Dah Allah kata yang tu lah. Ustaz faham tak? Makcik tak larat. Makcik tak larat. Kalau tak larat, abang lah tak larat. Makcik tak larat pasal apa? Makcik uzur. Umur berapa? 79. Nak bangun tak larat, sakit, kena makan ubat pula segala-gala. Kalau gitu tak payah puasa makcik. Makcik sakit.
Puasa ni bukannya macam sembahyang, sakit pun kena sembahyang. Puasa ni musafir boleh buka. Orang yang kerja keras duduk di hutan kerja balak, gajah boikot, dia yang duk heret kayu balak keluar punya teruknya tuan-tuan, boleh buka puasa. Pasal kerja dia teruk. Orang yang mengandung susah hati tahap kesihatan dia, orang yang menyusukan anak susah hati tentang anak dia, boleh buka puasa. Nanti kau qada sajalah. Jadi jangan kita duk pertikaikan syariat dah tu yang tu lah. Tetapi apa yang kita buat ni ialah untuk di samping itu pasal pahala. Yang kita buat ni dapat pahala. Kata Rasulullah, kamu tak payah nak sibuk pertikai. Pak siapa yang laki pergi perang, laki jadi imam, orang laki-laki jadi Bilal, laki-laki yang buat korban, laki-laki yang sembelih korban. Kami ni orang perempuan duduk saja, tak buat apa. Sembahyang Jumaat laki-laki, kami ni duduk di rumah saja. Kata Rasulullah, yang kamu duduk di rumah berkhidmat kepada suami kamu, pahalanya sama macam laki-laki buat ibadat. Nampak tuan-tuan? Jadi di mana yang kata Islam tak adilnya? Pahalanya sama. Pahala orang perempuan duduk di rumah, jaga anak dia, jaga suami dia, berkhidmat di rumah dia, pahala macam kita. Cuma tuan-tuan jangan pula cakap, kalau gitu kami nak jadi orang perempuan Ustaz, boleh tak? Aku suka hang pi siam tukar lain, tukar Argentina pula. Tak payahlah, dah Allah bagi dekat kita keistimewaan sebagai lelaki. Jalankan amanah tanggungjawab sebagai lelaki. Baik. Kata dia, satu perempuan mai datang jumpa Nabi SAW. Nabi tanya dekat dia, apa bicara kau? Kau ni nak cakap apa? Pun salah ni. Nabi bertanya, jawab perempuan itu, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami ni nak bawa datang segala perempuan kepada engkau. Saya ni pengurusi biro wanita. Jadi belakang saya ni ramailah jemaah saya. Masalahnya apa? Pak siapa yang datang nak jumpa saya ramai-ramai ni? Pak siapa? Tanya Nabi. Jawab si perempuan, adalah sekalian mereka itu duk komplain. Dia orang ni adalah dalam mesyuarat kemarin ni duk bincang bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian. Manusia ni Allah jadikan, laki-laki pun Allah jadi, perempuan pun Allah jadi. Masalah dia, kami orang perempuan ni nak tanyalah, pak siapa kalau masing-masing dijadikan oleh Allah, pak siapa kami ni dijadikan di bawah tangan. Tangan ni makna kuasa, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Pak siapa kami macam itu? Nak keluar rumah kena minta izin, nak kerja kena minta izin. Suami tak izin tak boleh keluar. Padahal laki-laki pun Allah cipta, perempuan pun Allah cipta. Pak siapa kami ni kena duduk bawah orang perempuan? Nak pergi Mekah pun kena tanya mereka lu, kena pergi dengan mereka. Tak ada mereka tak boleh pergi pula. Macam mana cerita ni? Sampai nak main masjid pun kena minta izin mereka ni, apa cerita ni? Padahal kita laki-laki, kita perempuan, Allah punya ciptaan sama aja. Pak siapa kami kena duduk bawah dia orang? Oi tuan-tuan, kita tak katalah perempuan ni sisters in Islam ni, dak lah tuan. Pakat duk tanya macam-macam, duk petikai. Petikai pak siapa orang perempuan kena pakai tudung? Pak siapa? Hak laki-laki tak payah pakai tudung. Zaman sekarang orang duk petikai. Dia tanya, pak siapa yang perempuan kena bertudung, laki-laki tak bertudung? Tanya pula. Tanya habis tuan-tuan. Kenapa laki-laki saja boleh jadi qadhi, kenapa perempuan tak boleh jadi qadhi? Oh sudah. Pak siapa yang perempuan kena macam ni? Ikut cakap suami, masak kat suami lah apa, hak laki-laki ni duk. Rupanya tuan-tuan, yang orang duk bertikai zaman sekarang ni, zaman Nabi pun ada orang bertikai. Dah ada dah zaman tu, jumpa dengan Nabi ni. Maka kata dia, kita ni sebab hak mereka di dalam segala rumah. Dan kata dia, menjadikan kami ni orang perempuan sekalian tempat keinginan bagi mereka itu. Kami ni seolah-olah sebagai tempat melepaskan keinginan saja. Layan dia orang je. Tengah masak kalau suami nak kena bagi, sampai naik unta kalau suami berhajat kena bagi. Apa ni? Oh, dah tikai dah. Kemudian dia kata lagi, dan difardukan
dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabil dan hadir berjamaah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ia akan mereka itu dengan khitab, dengan tetap tiada kita, maka apa kita ganti barang yang telah dikaruniai oleh Allah, kita ganti. Kami pun nak juga perang fi sabilillah. Apa kata kami juga nak datang hadir berjemaah? Apa kata hari ini orang laki-laki pula duduk di rumah, kami pula buat kerja pula? Nabi bila dengar si perempuan ni bercakap, tuan-tuan, Nabi naik heran. Main mana puak ni? Duk tikai, duk minta hajat macam-macam ni. Kata Rasulullah pada perempuan tadi, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang lebih baik, yang lebih manis daripada perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala lain daripada engkau. Kata Nabi, aku tak pernah jumpa lagi lah perempuan yang manis mulut, yang cakap lebih kurang lebih baik pada engkau ni. Kira engkau ni hebat ni. Nabi perli dia, tuan-tuan. Yang dia duk petikai ni, dia petikai siapa? Yang dia petikai ialah dia petikai pekerjaan Allah, hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan, semakin pandai manusia ni, dia mula mempetikaikan hukum Tuhan. Macam-macam benda dia petikai. Di antara yang orang perempuan duk petikai ialah tentang hak yang mereka tuntut, ialah hak kesamarataan gender. Yang mereka tuntut ialah hak untuk menjadi macam ni, nak jadi macam ni, macam laki-laki. Habis, tuan-tuan, main bola minta, main rugby minta, wrestling minta, boxing minta, muay thai minta. Apa lagi yang tak ada sekarang? Semua depa nak, tuan-tuan. Itu hak dalam bidang sukan. Ni hak duk minta dalam bidang agama ni, nak minta jadi imam. Nak minta jadi imam, nak minta Bilal perempuan, nak minta satu sah ni laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Oh, sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Zaman dulu dah ada dah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabdalah Nabi, balik kamu, sampaikan oleh kamu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya, pahala dia menyerupai pahala laki-laki yang duk buat semua benda tu. Hebat orang perempuan ni. Tak payah nak perang sabilillah. Akak-akak oi, tak payah nak perang. Akak-akak oi, tak payah nak jadi imam sembahyang subuh ni penat. Tidur pukul 2, 5.30 bangun dah. Kak tak payah kak oi, biar laki-laki jadi imam. Tak payahlah kak oi nak korban lembu, nak tumbang lembu ingat senang. Hak mati kena tendang semua dah. Yang kak leha sibuk nak pergi pegang lembu tu pasal apa? Biarlah orang laki-laki buat. Yang nak buat akikah ke, biarlah laki-laki buat. Yang nak baca khutbah, biarlah laki-laki buat. Biarlah laki-laki buat, sebab itu perintah Allah. Habis itu macam mana saya nak dapat pahala, Ustaz? Akak taat kepada suami akak, pahala dia macam kami buat. Subhanallah. Satu je kerja akak, taat pada suami, selesai. Suami pula seorang pula. Seorang pula, Allah untung kau. Dah lah seorang, stroke pula, lagi senang. Subhanallah. Cakap tidak, gerak tidak, jalan tidak, makan tak banyak, senang kak masuk syurga kak. Jadi kalau kak rasa kak nak masuk syurga, minta suami stroke. Tak pernah faham, tak faham sudah. Yang gatai nak pergi buat duk tikai yang nu, tikai yang ni pasal apa? Tak payah. Kita hidup ni nak cari pahala, nak bawa bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Jadi salah satu jalan nak dapat pahala ialah taat kepada suami. Pahala dia macam pahala orang laki-laki yang banyak buat kerja. Senang saja. Dapat pula suami yang soleh, dapat pula suami yang baik, lagi menyenangkan kita masuk syurga. Baik, kemudian bermula dalil yang menunjukkan atasnya, seperti yang diceritakan daripada bahawa sesungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Arab badui tadi, dia kata, hai Muhammad, bahawa engkau sesungguhnya telah menyeru engkau kepada manusia, kepada Allah,
dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan kau tunjukkan mukjizat depan mata aku. Ni Arab Badui pula. Dia kata, wahai Muhammad, aku duk dengar cerita ni, kau ni duk menyeru pada Allah, menyeru pada Islam. Jadi aku mai pada kampung ni nak tengoklah engkau ni betul ke tak betul. Aku nak percaya ataupun tidak percaya. Tapi aku akan percaya bila kau tunjukkan pada aku mukjizat depan mata aku ni, baru aku percaya. Tu dia tuan-tuan. Ni zaman Nabi Muhammad minta macam itu. Nak dalil, nak dalil, nak dalil. Macam sekarang lah Isra' Mi'raj, orang tanya nak dalil. Macam mana manusia biasa pernah naik ke langit? Macam mana Ustaz? Nabi Muhammad tu manusia biasa, macam mana naik ke langit? Roketnya mana? Saya cakap yang manusia biasa tu, abang, Nabi bukan manusia biasa. Manusia biasa daripada struktur tubuh dia, tapi kemuliaan dia jauh pada abang. Abang jangan duk perasan abang ni sama dengan Nabi. Abang jangan perasan abang tu sama dengan Nabi. Abang kalau berak tengah jalan tu seminggu tak hilang tai abang. Nabi Muhammad tak macam tu. Najis dia pun dimuliakan, diserak habis tanah ni, tak ada supaya tak ada orang timbul dia. Bayang Nabi Muhammad pun orang tak pijak. Abang ni bukan setakat bayang orang pijak. Cuba abang tidur dengan abang orang pijak. Nabi Muhammad bukan macam kita dari sudut kemuliaan. Daripada segi kemanusiaan ni samalah. Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu, yang mana kamu ni asal daripada manusia yang sama, yang satu, min nafsin wahidah. Maknanya daripada segi sifat kemanusiaan sama. Rasulullah sakit, Rasulullah seronok, Rasulullah sedih, Rasulullah wafat, macam kita. Tetapi daripada kemuliaan tak sama. Nabi Muhammad dapat wahyu. Bukan apa yang dia cakap, yang dia buat tu saja-saja. Wahyu bimbing dia. Jangan duk sama pula Nabi Muhammad pun buat dosa pula. Dosa apa bendanya? Nabi Muhammad pun lupa apa ke bendanya. Lupa tu pun sebab nak ajar orang. Nabi Muhammad pun ada masa tak menunaikan janji. Bila hang yang tak tunai janji, kata kat Nabi Muhammad. Dia yang tak tunai janji, pergi tuduh Nabi Muhammad tak tunai janji, nak bawa pergi haji. Ingat Nabi Muhammad tu package umrah ke apakah? Pakai duk tersadai kat KLIA tu. Jangan cakap macam itu. Kita ni kalau nak pergi ke mana-mana adalah. Tapi Nabi Muhammad tu kalau dibawa ke langit sekalipun, itu kemuliaan untuk dia. Sebab yang bawa tu bukan Nabi, yang bawa tu Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang kedua, pak siapa yang hari ni orang duk bertanya Isra' Mi'raj ni, dia duk tak apa nak percaya. Sebab dia bayangkan tadi serupa. Dia bayangkan dia besar, dia bayangkan dia hebat, dia bayangkan dia ni agung, dia bayangkan diri dia ni adalah manusia yang terhebat. Cuba kita bayangkan kita nak banding dengan langit, nak banding dengan bumi ni. Cuba kita bayang kita halus, kita kecil, baru kita sedang diri. Ni kita duk perasan kita besar, kita tak percaya Nabi naik ke langit. Cuba hang perasan hang tu halus, nak banding dengan bumi ni tak nampak pun. Saya datang dari Ipoh, saya bawa kereta daripada Ipoh. Dalam kereta saya tu tuan-tuan, daripada Ipoh mai Bola Batas ni, ada seekor semut, halus semut, duduk kat depan, kat dashboard, duduk kat cermin depan, tengok terowong, tengok lepongsu, tengok semua, duduk kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Habis ceramah asal lagi, dia ikut balik pergi Ipoh. Saya turun, dia pun turun. Masuklah lubang dia. Isteri semut tu tanya, "Pi mana?" "Pi Penang." "Merapu ah." "Pi Penang bila pi?" "Petang tadi." "Balik?" "Baru sat-sat." "Abang nyanyuk ke apa?" "Aku tak berjalan, aku naik kereta." "Kalau betul pi, tolong cerita." Semut tu habaq kat semut.
Kawan-kawan dia main anak benganga. Hampa tak lalu pergi kat terowong, hampa tak lalu pergi kat kona tiga beradik tu, hampa tak lalu pergi kat Sungai Perak tu. Ui, duduk cerita. Serupa itulah Nabi Muhammad, bukan berjalan kaki naik ke langit, dia dibawa dengan kenderaan yang hebat, dengan makhluk yang hebat. Yang kita rasa pelik pasal apa? Subhanallah. Pakat duk tanya, diri dia tak pelik. Allah kata hang tu jadi daripada min nutfah amsyajin, daripada air yang terpancar. Daripada air boleh jadi mata, daripada air boleh jadi suara, daripada air boleh jadi jantung, daripada air yang mani, air mani ni boleh jadi daging, boleh jadi tulang. Hang tak pelik? Macam mana air mani kamu ni duk diperam dalam rahim boleh jadi orang? Yang tu tak pelik pula. Apa tuan-tuan? Subhanallah, dia tak perasan diri dia tu pun tanda-tanda kepelikan, tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri dia. Jadi daripada air yang hina. Air yang hina ni bukannya najis. Jangan tuan-tuan tanya pula, ustaz, air mani ni najis tak? Dia kata air hina, air yang hina ni mana tak laku. Bukannya hina tu najis. Tuan-tuan pergi pasar malam tu, air bandung, air lecikang, soya bean, air mani dalam balang, agak-agak luar dah air mani. Tobatlah hom tak luar. Tak pernah faham, tak faham tu tak. Pasal apa tak luar? Orang tak mau beli. Itulah nilai kita. Kita ni tak ada nilai, orang tak mau. Tapi Allah yang angkat darjat kita. Allah yang angkat. Fi ahsani taqwim. Allah naikkan darjat kita. Tak boleh lawan binatang, tak boleh lawan gunung dengan kita, langit pun tak boleh lawan dengan kita. Kemuliaan yang Allah bagi pada kita, jadi khalifah atas muka bumi ini. Dia duduk petikai Nabi Muhammad naik ke langit. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi datanglah Arab Badui ni, dia tanya, saya akan beriman pada engkau, kau tunjukkan dulu pada saya mana dia mukjizat engkau. Nabi tanya, hang nak apa? Hang nak apa? Kata Arab Badui tadi, engkau suruh akan pokok kurma yang kering ni, maka datang ia pada dikau, dan ada di hantapan mereka iaitu satu pokok kurma yang sudah kering, lagi sudah lama. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul kau Rasul, panggil pokok kurma ni mai sini, mai berjalan kat kita. Pokok kurma kering. Maka Nabi pun berkata kepada Arab Badui tadi, kamu pergi kat pokok tu, kamu cakap dekat dia, Muhammad memanggil dikau. Cakap dekat pokok tu, Muhammad panggil. Maka pergilah dia berkata, hei pokok kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya dia memanggil dikau. Dia pergi kat pokok kurma tu, dia kata, hei pokok kurma, Rasulullah panggil. Apa jadi lepas tu? Maka bergerak-geraklah pokok kurma itu daripada pihak yang kanannya. Akar belah kanan dia bergerak, dah bergerak, akar belah kanan dia duduk di atas. Saat lagi pula bergerak-gerak pula sebelah kiri, tercabut akarnya yang sebelah kiri. Dan pokok tadi tuan-tuan berjalan mi kat Nabi. Ni nama dia mukjizat. Pelik tak? Pelik apa? Mukjizat memang pelik, yang tak tercapai pada akal. Dan dia berlaku kepada Nabi-Nabi sallallahu, Nabi-Nabi, ya, termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benda pelik. Benda pelik kan ada 5. Benda pelik kan ada 5. Pertama, irhas. Benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi waktu dia kecil, waktu belum diangkat menjadi Rasul. Nama dia irhas. Nabi Isa bercakap dalam buayan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Bercakap dalam buayan. Nabi Isa tu bercakap lah. Itu nama dia irhas. Nabi Muhammad ni lahir tuan-tuan, tutup segala api yang disembah Majusi 1000 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan, cahaya ni naik ke langit. Tu nama dia irhas. Nabi Muhammad dibelah dada dia waktu kecil. Tu nama dia irhas. Yang kedua, benda pelik yang kedua yang berlaku, nama dia mukjizat.
iaitu perkara yang berlaku kepada Nabi setelah dilantik menjadi Nabi. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Musa lempar tongkat, terbelah laut, lempar tongkat jadi ular. Tu Nabi Ibrahim lempar ke api, tak jadi apa, keluar elok ayat Nabi Ibrahim. Yang ketiga, benda pelik yang ketiganya namanya ialah sihir. Sihir ini dipelajari. Sihir ialah benda yang dipelajari. Boleh pukau orang, duduk elok-elok dia pukau, kita tak ingat. Sihir ni dia buat satu amalan sihir. Okey, dia gantung benang tu jatuh, pengsan Haji Bahril. Buat lari tu anak Haji Bahril. Tu nama dia sihir. Dia boleh jadikan lauk tu jadi ulat, tutup kedai tu. Ada yang jadikan perut besar, merenin perut, pecah perut dia, doktor tak tahu sakit apa. Tu nama dia sihir. Yang keempat namanya karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kekasih-kekasih Allah. Nama dia wali. Wali, ini nama dia karamah. Dia mari, kita jumpa dia, dia mari, dia tengok kita, terus dia cakap, kita ni kalau tak sembahyang subuh tak ada makna hidup. Allah, kita kata, aku tadi tak sembahyang subuh. Dia pula cakap, kita ni kalau tak sembahyang subuh apalah makna hidup kita. Dia ni kata kat aku kan, macam mana dia tahu aku tak sembahyang subuh? Tu Tok Wali tu. Okey, tu Tok Wali. Saya jumpa dah dulu tuan-tuan. Orang ni pakat main jumpa dia. Budak ni 4-5 tahun tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Mak datang jumpa dia, pak datang. Tengoklah ustaz, oh anak kami ni 5 tahun tak boleh bercakap. Duduk ha. Dia buka mulut dia ludah budak tu. Balik. Cakap dengan izin Allah. Subhanallah. Cuba tuan-tuan sekarang jumpa ustaz, anak tak bercakap, ludah tu coronavirus budak tu tuan. Main. Mau 14 hari kat awak. Tuan-tuan pergi ke kampung Tualang Sekah di Malim Nawar, Perak. Saya mengajar di sekolah ni lama tuan-tuan. Di situ ada satu surau besar dan dikelilingi oleh 7 buah surau yang lain. Di situ ada tok guru anak beranak wali tuan-tuan. Wali negeri Perak tu di kampung Tualang Sekah Malim Nawar. Allahu Akbar. Jepun tak boleh masuk dalam kampung. Pakat duk berenang atas jalan Jepun, atas darat duk berenang. Pasal dia nampak sungai, dia nampak tasik, dia nampak kolam. Pakat duk berenang. Orang kampung duk tengok pokok-pokok Jepun ni berenang saya bah. Ni Tok Wali ni. Itu nama dia karamah, benda pelik. Nampak macam laut padahal darat. Berkat doa ni nama dia karamah. Amalan dia tinggi, ibadat dia kuat, maka Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada dia. Yang kelima dipanggil ma'unah. Ma'unah ni bukan hak rompak senjata tu, bukan. Tu kumpulan ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Tuhan. Siapa-siapa pun boleh Tuhan tolong. Siapa-siapa pun, Islam ke tak Islam ke, Tuhan bagi. Jatuh tu duk tukang ni, dia duk bawah tu, lampu suraya tu, cendelier tu betul bawah tu, jatuh pula dah lampu tu, tak mati tuan. Elok duk bersila bawah lampu tu, bomba duk keluar lampu tu, sihat je. Tak luka encik, tak luka apa, tak ada apa. Yang dia duduk bawah lampu tu sekali tu je lah. Jangan duk sebut pula aku kalau jatuh apa aku tak mati. Jangan buat aku buat. Jatuh itu kebetulan. Nama dia ma'unah, pertolongan Tuhan. Macam budak tsunami dulu yang di Sri Lanka. Rumah dia kena tsunami, dia duduk di atas tilam. Ombak tsunami duk bawa ke hulu ke hilir tak mati budak tuan-tuan. Punya jauh kena hanyut tu, duduk atas tilam tu, budak kecil ni sampai sekarang duduk hidup lagi. Tu nama dia ma'unah, pertolongan Tuhan. Sekali tu sajalah, bukan tiap-tiap kali banjir tak mati.
Jadi faham betul-betul. Okey, sama ada irhas dah tak ada. Mukjizat tinggal Quran je lagi dah. Jangan siapa kata pula saya ni mukjizat tak ada lah, tinggal Quran dah, nabi dah tak ada. Dua ni tak ada lah, tinggal Quran mukjizat ni. Yang ketiga benda pelik, mungkin sihir, mungkin karamah, mungkin maunah. Kalau berlaku benda pelik, kalau tuan-tuan pergi jumpa orang, ustaz saya jumpa satu orang ustaz, dia pegang lampu ustaz, dia pegang macam ni ustaz, menyala. Lampu apa? Torchlight ke apa? Ada lampu ni nyala ustaz. Terror ustaz. Tak terror apa, dia ada wayar. Dia ada wayar kat kasut dia. Bila dia tekan wayar tu menyala. Yang tuan-tuan bodoh percaya siapa? Tu bukannya maunah, tu nama dia silat mata. Kita yang bodoh duk percaya. Dia pegang benda magnet, badan dia ada elektromagnet, dia ambil sudu, dia melekat garpu semua. Gini melekat sudu garpu. Dia ada magnet kat badan dia. Tuan-tuan pula percaya semua. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu kelentong nama dia. Banyak orang hari ni percaya tuan-tuan. Saya sakit ustaz, Tok Bomo tu dia ambil telong. Dia bila pecah ustaz telong tu dalam mangkuk ustaz, Allah ustaz, bukan nak abang ustaz, ya Allah, naik bulu roma sampai lah naik bulu roma ustaz. Jumpa apa? Jarum. Darah ada, nanah badan lah tu, dia siapa yang buat saya tak tahu lah. Telok tu abang, dia suntik abang, oi. Dia suntik, dia bubuh darah, dia bubuh jarum, dia bubuh lilin tutup. Kemudian dia duduk gumui atas kita banyak. Kemudian kita kata jiran kita buat kita. Dak sikit-sikit kena percaya, sikit-sikit kena tipu. Percaya habis pada benda-benda yang bukan-bukan ni tuan-tuan. Nak tengok benda pelik, tengok tiga ni. Okey, mungkin dia alim ustaz, alim apa pakai seluar pendek. Alim kejadah apa tuan dia pakai seluar pendek. Tak payah duk percayalah, maknanya dia bukan karamah, dia pun tak tutup aurat. Karamah kejadah apa? Sama ada dia ni ialah sihir ataupun maunah. Di situ saja yang kita kena tengok. Kalau kita bertemu dengan perkara-perkara yang pelik di dalam kehidupan kita ni. Baik, maka bila pokok tadi ni dipanggil, bergerak-geraklah pokok tadi, maka tak kalah hampir kepada dia, memanggillah dia, assalamu alayka ya Nabi Allah. Pokok bagi salam. Nabi menjawab wa alaikassalam. Maka bila tengok saja pokok cakap siap jalan lagi, apa kata badui tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Terus mengucap masuk Islam Arab Badui ni. Maka berkatalah ia, kafa, artinya cukuplah, tak mau tengok lah, cukup lah. Kafa tu maknanya cukup, tak mau tengok lah. Sebab tu kafa ni gaji dia rendah pun tak apa, cukup. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi kalau cikgu kafa kata gaji rendah sangat, sebut laisa kafa, dah tak cukup. Duk kafa sebab tu tak nak naik gaji tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya cukup. Jadi pelajaran kita malam ni, kafa cukup. Abang mengaji apa dengan Ustaz Kazim malam ni? Kafa. Apa tu? Cukup lah. Dah cukup. Okey, lepas ni tuan-tuan kafa. Saya pun nak kafa lah dekat pukul 9 dah tuan-tuan. Baik, kemudian menyuruhlah oleh Nabi SAW tadi, disuruhnya pokok tadi balik ke tempat dia. Pokok tadi reverse ghostan balik, masuk balik, duduk diam cokoh terus itu. Ini nama dia mukjizat. Maka Arab Badui tadi kata, ya Rasulullah, aku minta daripada engkau ya Rasulullah satu mukjizat yang orang lain tak pernah minta, dan kau perkenankan pada permintaan aku ya Rasulullah. Orang lain tak pernah minta mukjizat macam ni, tapi saya minta dan kau perkenankan ya Rasulullah. Maka izinkanlah olehmu wahai Rasulullah, aku nak sujud di belakang engkau. Tiap-tiap kali sembahyang aku nak sujud, sebab kau dah perkenankan permintaan aku. Punya sayangnya tuan-tuan, Arab Badui ni pada Nabi SAW. Kalau boleh dia nak sujud pada Nabi, lepas sembahyang nak pergi sujud kat Nabi pula.
Pasal Nabi ni bagi Islam kat dia, Nabi ni tunjukkan mukjizat pada dia, dia rasa besar pada Nabi ni, maka dia nak muliakan, dia nak sujud Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kata Nabi, tiada harus sujud bagi yang lain selain daripada Allah. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud selain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Kata Rasulullah, tak boleh manusia ni sujud. Dia hanya boleh sujud melainkan pada Allah saja. Orang lain tak boleh. Sujud pada Allah saja, hak lain tak boleh. Kalaulah sama-sama kita ni boleh sujud, Nabi cakap, nescaya aku suruh orang perempuan sujud pada suami dia kerana membesarkan hak suami. Sebab tak boleh sujud je. Abang-abang jangan duk paksa balik isteri lagi sujud. Jangan cakap macam itu. Maknanya besarnya hormat seorang suami, hak dia di sisi isterinya. Jadi akak-akak, oi, sebab tu ada yang kata, ustaz saya tak nak kahwin, malas dia kahwin ustaz. Malas lah sebab akak duk dengar kitab ni bahagian pertama. Kitab ni ada 2-3 bahagian. Lepas ni bahagian laki-laki pula, ni bahagian perempuan. Sebab tu akak rasa malas baca kitab tu. Semua kita orang jantan duk sengih dengar sonok depa tu. Kita bulan depan aku tak main dah. Sabarlah kak, oi, bulan depan laki-laki pula tak main, kak pula main. Bulan depan pula ni cerita bab laki-laki pula, bukan perempuan saja. Ni cerita tentang hak suami di sisi orang perempuan. Baik, maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala suami, atas segala perempuan itu, atas tiap-tiap hak, sehingga mendahulukan ia atas hak dua mak bapak. Orang perempuan dah kahwin, dah ada suami dah. Mak kata, lehau baliklah hari Sabtu ni, mak nak buat kenduri doa selamat sikit. Mak nak pergi umrah. Umrah pun mak, masjid tutup, orang tak boleh pergi umrah, visa digantung sementara. Tak apalah, dah niat nak buat kenduri, baliklah. Pergi tak apa, dah buat macam mana. Dia minta izin suami dia, abang, mak panggil balik nak buat kenduri kesyukuran. Minggu lepas kita balik dah, minggu kemarin dulu pun balik dah, minggu ni nak balik lagi, kopak lah duit abang. Tak boleh balik lah, duit tak ada. Mak Abang Din kata tak boleh balik, tiap-tiap minggu balik duit tak ada. Tak apa, kalau aku tahu lah laki hang kedekut macam ni, aku tak bagi nikah dengan hang. Tak gunanya menantu, siang kat dia. Okey, jadi akak-akak kena faham lah, anak kita dah jadi orang punya, dia tak bagi balik, sudah lah, buatnya lah. Hak dia didahulukan hak suami lebih daripada di situ mendahulukan hak dua mak bapak dia. Seperti barang yang datang ia daripada tergaib pada mereka itu pada hak kedua mak bapak, dan zaujah atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahawa sesungguhnya ia keluar bersama dengan sahabatnya. Maka melihatlah ia seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakangnya. Maka berkatalah oleh Sayyidina Umar, apa yang payah-payah ni? Orang perempuan duk gendong pak, kita panggil kokong. Satu budak perempuan, orang perempuan gendong pak dia hak tua. Bayangkan orang perempuan gendong, tuan-tuan. Pak dia kata kalau berat 50 kilo. 50 kilo tu agak-agak berat tonggeh. Bayangkan orang perempuan duk usun tonggeh berjalan ke hulu ke hilir, dia bawa tonggeh. Macam itulah berat dia. Tuan-tuan, berat tuan-tuan sekarang 115 kilo. Agak-agak berapa tonggeh? Bayangkan tuan-tuan. Nampak kecil tapi berat macam 5 tonggeh. Baik, bila dia tengok perempuan ni duk pikui bapak dia, Sayyidina Umar tanya, ni yang duk susah-susah duk usung ni pasal apa? Perempuan tadi kata, ya Amiral Mukminin,
Ni hak saya duk susun ni, yang saya duk dukung ni pak saya. Dia ni sungguhnya dah jadi macam kanak-kanak, jadi nyanyuk lah. Dia jadi macam budak-budak. Bila ingin tiap-tiap sesuatu, nak tu dia nak tu susah kata apa. Tak usah kata apa. Budak-budak ni tuan-tuan, kalau dia kata nak yang tu lah. Sebab tu di sekolah, di rumah saya, di pejabat saya ni pengumpul kereta kecil-kecil. Kereta kecil-kecil tu saya kumpul tuan-tuan, banyak. Nak tengok main, tengok koleksi. Main budak-budak di rumah saya sesusah hati. Dia ambil satu, dia pijak tu dia buat jalan rosak lah kereta aku pula lah, mampu lah tuan-tuan. Dia nak main budak ni, nak yang tu. Ustaz weh, anak nak kereta tu. Allah, ni special edition ni, Wildfire ni. Mana nak cari ni Wildfire ni, beli kat Jepun ni. Tak apa, ambil. Punya seronok lah pak dia. Saya kata pak dia yang nak tuan-tuan tu. Kita nak bagi pada orang, bagilah. Hak kita sayang, tak sentuh apa, tak jadi apa tuan-tuan, elok je. Tapi pasal budak, kalau dia kata nak yang tu, nak lah. Kalau kita tak bagi, dia balik teriak bebai lah kereta di rumah, duk bebai. Mak jadi susah, pak jadi susah. Bagi dekat dia dunia je. Setakat kereta mainan dah, apa nu kereta betul boleh naik. Budak, pak saya dah jadi budak ya Rasulullah. Dia nak satu-satu, dia punya teriak, dia punya kriau, tak tahu nak habaq dah. Maka dia kata kalau dia nak kepada bermain tanah, seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Dia ambil kulit kerang, duk kulit-kulit kerang, duk main. Kemudian pekop satu-satu. Kecil-kecil dulu kita main kulit kerang tu. Pak dia pun duk main tanah. Dan sekali pula meminta ia akan makan, kejap pula nak minta minum. Maka tiap-tiap kali aku tak ada, memanggil-manggil akan daku dengan menangis. Senang cerita, baik saya pikul bapak saya. Dia nak makan senang, dia nak main senang, dia nak teriak senang, dia nak berak pun senang. Saya pikul ke mana-mana saya pergi, dia nak buat apa pun senang. Saya tak payah tinggal dia, pikul saya. Bila dengar budak tu cakap, apa kata Saidina Umar? Ajaib oleh Saidina Umar. Kata Saidina Umar, adakah kamu tahu bahawa perempuan ini telah memberikan hak bapak dia? Dia beritahu kat kawan-kawan Saidina Umar ni, budak perempuan ni telah menyempurnakan hak bapak dia. Dia tak tinggal ke orang, dia tak buat apa-apa pun. Jaga bapak dia. Subhanallah, bagus. Tuan-tuan tahu lah, ada orang main sekolah saya tuan-tuan, dia bawa mak dia. Dia kata kat saya, Ustaz, bapak kami baru meninggal. Masalah dia sebelum pak meninggal, pak ada cakap dia nak wakafkan mak pada sekolah ustaz. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Dia boleh cakap nak wakafkan mak kat saya. Apa kejadian tuan-tuan? Mak ni 70 lebih lah. Wakaf nak buat apa? Tak tahu. Ayah kata wakaf. Mak dia bela tuan-tuan, wakaf apa? 74. Kalau 24 insya-Allah kita ejah lah. Kita tak payah wakaf pun tak apa, kita buat jauh lain lah. Apa ni mak hang suruh orang bela? Hang tak nak akan jaga mak seorang ni saja lagi. Tambah bila mak tu nyanyuk, bapak tu nyanyuk, apa ramai tak mau bela anak. Saya ada kawan tuan-tuan, dia ni perempuan, kerja bank, besar gaji dia. Adik-beradik 5-6 orang dan dia tak kahwin. Adik-beradik dia kata, hang berhenti kerja. Hang bela mak, hang bela ayah. Kami tiap-tiap bulan pergi elau dengan hang. Berhenti kerja tuan-tuan. Kerja dia ialah usung mak ayah dia pergi mana-mana. Berhenti kerja, tak jaga apa benda dah, dia jaga mak, bapak, adik-beradik pula support segala-galanya. Ada jenis tu. Sebab ada orang yang tak sanggup berhenti kerja. Dia sayang kerja dia lebih besar daripada dia sayang bapak dia. Dia sayang mak dia. Yang perempuan ni tuan-tuan sanggup berhenti kerja, buang segala jawatan, balik duduk di kampung berkhidmat pada mak dan ayah dia. Itu lebih menyeronokkan. Tiap-tiap pagi dia main sekolah saya, duduk tolak bapak. Lepas tolak bapak masuk, sekali dia heret mak dia pula masuk dalam kelas. Allahu Akbar tuan-tuan. Sanggup.
Dia tak kira glamour, dia tak kira nak pakai spek mata pergi kerja spek hitam tak. Aku jaga mak pak aku lah. Baik, bila Saidina Umar kata macam tu, maka kawan-kawan Saidina Umar kata, bala ya Amiral Mukminin. Bahkan, bala tu maknanya bahkan. Betul ya, betul. Bala, betul. Betul wahai Amiral Mukminin. Maka kata Saidina Umar radhiyallahu an, dan aku minta kepada Allah, mudah-mudahan aku bercakap ni betul. Yang budak ni telah menyempurnakan hak. Mudah-mudahan ziyadah lagi atas budak ni, ditambah lagi kebaikan pada budak ni. Tengok-tengok budak perempuan tu kata apa? Ya Amiral Mukminin, engkau salah. Engkau salah. Lah, tang mana salah pula? Kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya. Sesungguhnya bapa aku memelihara aku daripada kecil, dan berdirilah ia dengan segala sebabku, dan berkhidmatlah ia akan daku, serta mencita-citakan akan hidupku, dan enggan ia daripada matiku. Dan sekarang bila dia dah tua, aku berkhidmat kepada dia, aku jaga dia, aku pelihara dia, tetapi dalam hati aku bercita-cita bilalah orang tua ni nak mati. Nampak tak tuan-tuan? Bapa mana ada minta anak dia mati? Tadi saya nak mai tadi, datang satu pak, datang satu mak bawa anak autism, cakap tak boleh. Saya tanya, nama apa? Nama apa? Sudah budak ni. Lah, dia lompat atas meja, duduk atas meja, duduk bawah meja, panjat kusyen, duduk bawah kusyen. Yang mak dia tu, tak larat dah ustaz, budak ni gangguan ke ustaz? Tak gangguan, nama dia autism. Kena sabak banyak. Pak siapa ustaz anak saya jadi macam ni? Allah test. Tok Sodok kata lah, tapi belah laki saya ni memang ada seorang Tok Sodok kata lah, benda nak jadi, nak kata apa? Allah bagi dia syurga ke, dia kan tahu apa? Seolah-olah duduk dalam dunia dia sendiri. Akak kena cari satu benda yang budak ni suka. Dia tak boleh nak fikir, akak bagi satu benda yang dia suka. Kalau dia suka benda tu, dia main. Dia suka apa? Handphone, bagi main handphone. Allah test. Adakah mak pak tadi doa, ya Allah bagi mati budak ni, lemah perut? Tak ada ah. Pakar sana dia pergi jumpa, pakar sini dia pergi jumpa, ubat sini dia pergi jumpa, segala-gala dia sanggup buat. Janji anak aku sihat. Ni mak bapak. Dan kata dia, bapak ni pula waktu aku kecil, dia yang bangun pagi-pagi start motor lah, pergi kerja. Burung sama naik dengan dia, pergi cari rezeki, balik sama dengan burung, nak bagi makan anak-anak. Ini bapak. Bapak tuan-tuan. Mak cakap no, anak no nak pakai duit no, yuran apa no, no anak no nak beli no, duk nu panggil laki dia. Laki nama Mak Nu apa panggil nu? No anak mana ada bapak merungut. Sagi sampai besok lusa sampai, anak tak pernah tanya pun, ayah ambil duit mana? Ayah ambil duit mana? Tak pernah tanya. Yang dia tahu duit dapat kalau aku minta. Dia tak tahu ya ayah dia memancing kat masjid. Dia tak tahu. Ayah ni ambil lidi, bohgam, mancing kat tabung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap baca doa lagi. Itulah ayah tuan-tuan. Janji anak aku senang. Janji senang. Kadang-kadang dia tak tunjuk pun yang dia seronok, tapi hati dia seronok. Bapak, dan bila anak ni sakit, bapak sanggup korban macam-macam nak ubat. Kata anak perempuan tadi, saya ni macam bapak saya. Dia sakit, saya ubat. Dia nak makan, saya bawa. Dia nak minum, saya bawa. Dia nak berjalan, saya bawa. Dia nak main, saya teman. Tapi jauh dalam hati saya ni, Allah, bilalah orang tua ni nak mati. Berapa banyak tuan-tuan anak-anak cakap macam itu. Hai, panjang pula umur tu, kacau, mati-mati siapa? Itulah bezanya seorang anak dengan seorang bapa. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan yang mana ada bapa, yang masih ada mak, jaga elok-elok.
Ini satu-satunya permata hati kita yang tiada tolak bandingnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tutup ceramah malam ni, kuliah malam ni dengan surah Al-Furqan, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Sebab apa saya baca ayat ni? Sebab hari ni orang ikut tok guru. Aku tak tahu, aku ikut tok guru aku. Aku tak tahu, aku ikut dia. Aku tak tahu, aku ikut dia. Dia tak sembahyang, aku tak sembahyang, aku ikut dia. Aku ikut dia, aku ikut dia. Ni, di hari kiamat ni kata Allah apa? Wa yauma ya'uddu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Di hari kiamat, dalam neraka nanti ada satu golongan yang kerja dia ya'uddu az-zalim yadaihi, menggigit orang-orang zalim akan jari mereka, tangan mereka. Pasal menyesal, duk gigit jari, duk gigit tangan. Aduh, apa dia cakap? Ya laitani ittakhaz ma'ar rasuli sabila. Kalaulah kami di dalam dunia dulu ikut Rasulullah punya jalan, selamat kami. Kalau aku ikut jalan Nabi hari itu, selamat aku. Silap betul. Habis tu kau ikut jalan siapa? Ayat 27 bagi tahu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kami pergi ikut orang ni pula jadi kawan kami, jadi orang kepercayaan kami. Silap betul. Dengan dia dalam neraka, aku pula neraka. Kacau betul. Sebab hari ni tuan-tuan, ada orang dia tak mau ikut Nabi. Nabi Muhammad sembahyang, Nabi Muhammad tu pun sembahyang, Nabi pun sembahyang. Tiba-tiba engkau tak sembahyang dengan alasan aku tak khusyuk, dengan alasan aku tak mengenal diri aku. Maka hari ni orang pun ikut. Kami ikut dia, dia tak sembahyang sebab dia tak khusyuk, saya pun tak khusyuk sebab tu saya tak sembahyang. Aku tak tahu apa, aku ikut dia. Allah cakap dalam surah Al-Furqan ini, yang kamu ikut dia pasal apa? Pasal apa tak ikut Nabi? Nabi solat, kamu solat lah. Orang yang kamu ikut ni, dia tak boleh tolong kamu di hari kiamat. Ikutlah Rasulullah. Saya ni mengajar tuan-tuan, kalau saya betul silakan ikut. Tapi kalau saya menyimpang daripada Nabi SAW, tolaklah saya. Sebab ikutan kita semua ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita duk rasa orang ni lebih pandai daripada Nabi. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam surah Al-Mudaththir ayat 42, 43, 44, 45, 46. Allah Ta'ala tanya apa? Ma salakakum fi saqar. Allah Ta'ala sebut tentang perbicaraan ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli syurga ni tanya pada ahli neraka saqar, apa sebab engkau orang masuk neraka saqar? Neraka saqar ni tuan-tuan, kalau dia bakar kita tak ada sisa. Kita kalau rumah terbakar ada sisa. Kalau kereta terbakar di jalan tinggal rangka dia. Neraka saqar kalau dia membakar tak ada bekas, hancur habis. Ahli syurga tanya pada orang saqar, apa hai masuk neraka saqar? Maka mereka menjawab, kami dulu waktu hidup dalam dunia lam naku minal musallin, kami tidak semayang. Jadi apa nak jadi pada orang yang tak nak semayang terang-terang hari ni? Dengan bangga pula sebut kami tak semayang. Sedangkan Allah terang-terang sebut orang tak semayang ni nama dia neraka saqar. Jangan tanya saya pula, ustaz siapa nak menjadikan kami masuk neraka? Saya tak pernah jadi Tuhan, tapi Tuhan bagi jadi. Tuhan yang sebut dalam Quran, orang yang tak semayang nama dia masuk neraka saqar. Bukan saya Tuhan menjadikan kamu masuk neraka, tak. Saya cuma membacakan ayat Quran. Kenapa manusia masuk neraka? Salah satu sebabnya ialah tak semayang. Yang kedua, sebab tidak memberi makan orang-orang miskin. Ketiga, sebab berbual, menyembang pada benda-benda yang salah. Nakhudhu ma'al khaidin, duk menyembang benda-benda batil, duk bercakap benda-benda yang tak betul. Dan yang keempatnya sebab tak beriman pada hari kiamat. 4 sebab kata Allah kenapa kita dihumban dalam saqar. Tak semayang,
tak bagi makan orang miskin. Yang ketiga, menyembang benda yang tak betul. Dan yang keempatnya ialah sebab tak beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita jadi orang semayang dan dipelihara daripada neraka. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.